saya yang ketiga nama dia Ibtisam. Dan dia dah hafaz 19 juzuk. Saya nak bersedia dia untuk menjadi syahidah yang pertama, syahid anak perempuan yang pertama dalam keluarga kami yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Itu semangat juang dia tuan, semangat juang dia. Kita salah seorang daripada yang mengiringi kami, nama dia Muhammad Ayubi, umur baru 21 tahun, habis diploma IT daripada Jami'ah Al-Maftuhah di Open University di Gaza. Bila dia mengiringi kami di banyak tempat, ketika pergi di Camp Jabalia, dia tunjuk, dia kata itulah rumah Syekh Nizar Rayyan. Nizar Rayyan dia adalah satu orang Syekh pemimpin Hamas yang dibunuh dia dan anggota keluarga dia. Dia pun rumah dia ada. Dan dia sebut sebelah rumah Nizar Rayyan, itulah rumah saya yang dibom, dan dalamnya ada ayah saya, mak saya, dua adik saya, seorang kakak saya, semuanya syahid rahimahullah. Lalu dia tinggal siapa? Saya tanya dah. Dia kata tinggal saya dan seorang abang yang akan berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Itu gambaran perjuangannya. Satu malam bahkan 7 orang kami dibawa ke kawasan yang disebut sebagai kawasan Murabiti. Berhampiran betul dengan sempadan bumi Palestin yang dijajah. Bumi Palestin yang dijajah, yang mereka isytiharkan sebagai Israel. Tapi pergi sana tuan, cukup hampir dengan kawasan yang dijajah ini, lebih kurang 1.6 km lagi tu. Kami disambut pergi 2 kereta. Saya naik 3 orang Malaysia, lepas tu lain seorang anggota Hamas. Bila kami turun, disambut satu orang salam. Dia salam, umur baru 24 tahun. Tengok muka dia handsome elok tu, orang Palestin. Dia salam. Dia kata ahlan wa sahlan ila ardul riba wa ardul jihad. Selamat datang ke bumi riba dan bumi jihad. Tak berapa masa apa ni, dia kata halum bagi syuhada, mai daftar nama sebagai syuhada. Betul. Dia berasa pelik dengan aku tak balik dah Ustaz. Dia berasa pelik. No, 1.6 km nampak tentang kebaya Israel duduk di atas bukit. Di atas bukit yang nama bukit tu bukit yang paling tinggi, nama dia Bukit Saraya. Bukit yang paling tinggi di Gaza. Nampak? Dia pegang tu. Tuan-tuan, saya tengok muka dia cukup noleh sangat. Tapi ada satu benda yang pelik. Waktu tu pukul 2 pagi, pukul 2 tengah malam, 2 pagi. Dia pakai spek hitam. Saya tengok dia buat ni kontrol handsome apa tengah malam. Spek hitam. Saya tanya dia, kenapa saya buat pakai spek hitam? Dia kata sabaqani ila jannah, mata telah mendahului dia ke syurga. Dalam peperangan 22 hari, dia cedera mata dan dia cedera kaki kiri. Itu pun tuan-tuan keluar lagi berjihad duduk di barisan hadapan. Barisan hadapan. Saya tanya dia, Syekh, saya tanya dia, akhi nak cari apa ni? Dia kata, saya nak cari syahid ataupun pembebasan Masjidil Aqsa. Sama ada nak syahid ataupun nak membebaskan Masjidil Aqsa. Ini gambaran bukan? Gambaran di samping kesusahan dan penderitaan itu, ada gambaran mereka sedang bangun untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Saya pun yakin inilah bangsa yang Nabi SAW sebut, kata mereka adalah kelompok yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. La yadurruhum la'wa, mereka tidak akan dimudarati dengan sebarang penginayaan yang dilakukan kepada mereka. Mereka tetap akan menjadi kelompok yang pemenang. Mereka adalah pemenang. Itu dua. Nama dia Akh Jihad Abdul Aziz. Buta tuan-tuan, masih berada di barisan hadapan. Masih berada di barisan hadapan. Ada satu orang lagi bawa saya dan kawan-kawan, bawa kami pergi ke tempat Syekh Ahmad Yasin mati. Dia tunjuk, ni lah tempat Syekh Ahmad Yasin dengan tembak 2 meter daripada masjid. Tuan-tuan, Syekh Ahmad Yasin, kalau kerana tua, Syekh Ahmad Yasin tua 60 tahun. Kalau kata kerana uzur, Syekh Ahmad Yasin badan dia tak boleh bergerak, melainkan kepala. Dan semua tak boleh bergerak. Kalau nak kata kerana uzur, Syekh Ahmad Yasin uzur. Kalau nak memberi alasan kerana dia nama dia duduk dalam sedarai utama, duduk dalam keadaan bahaya, Syekh Ahmad Yasin adalah orang yang paling bahaya di bumi Gaza. Tapi tuan-tuan, dia tetap mendekatkan diri dia dengan Allah. Setiap sembahyang subuh, dia keluar untuk pergi sembahyang. Dan pada hari dia mati, dia baru balik daripada sembahyang subuh. Israel datang, Yahudi datang untuk menembaknya, mati rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Saya nak tutup dengan menunjukkan gambaran orang ini sebagai khabar gembira kepada kita tuan-tuan. Kita ada wakil sedang berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa.
bumi yang ketiga, disebut sebagai Salisul Haramain, sebagai tanah haram yang ketiga, walaupun tidak sahih. Tapi nak gambar kata dia amat rapat dengan kita, sehingga Nabi kata jangan kamu bersungguh-sungguh nak berjalan melainkan ketiga tempat ini, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan juga ke Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, malam yang terakhir kami dibawa ke sebuah masjid. Masjid itu namanya Masjid Asy-Syafi'i. Saya mengantuklah waktu tu mengantuklah. Mengantuk. Hari itu pula lepas jamu buka puasa tak ada nasi. Kacau. Dia teringat bawa makanan Maggi di hotel tu ada Maggi. Dia teringat Maggi. Dia teringat macam-macam tu dah. Dia tak apa lah ni. Sampai di Masjid Asy-Syafi'i tu turun dekat tu imam tu macam sedap. Masuk. Dia mempengaruhi juga kalau tu imam macam sedap. Kita pun masuk, duduk waktu tu rakaat yang kelima dan keenam, 7 dan 8. Habis 8 rakaat, daripada depan kita dengar satu suara. Dia kata, ikhwan daripada Malaysia, daripada Sweden, daripada Syria, tolong main depan. Orang lain tolong bagi jalan. Dia pun pakat bergejak bagi kami main depan. Tengok-tengok yang jemput tu adalah Perdana Menteri Palestin, Syekh Ismail Haniyeh. Di depan sembahyang witir, dia jadi imam. Satu gambaran yang susah tengok di dunia lain tuan. Di dunia lain susah tengok. Di Malaysia kita tak tengok lagi tuan. Tak tahulah depan-depan ni kalau saya jadi Perdana Menteri, sah saya jadi imam. Kalau orang lain tak tentu tuan. Kalau saya jadi Perdana Menteri, sah saya jadi imam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang boleh buat tengok-tengok Perdana Menteri jadi imam. Habis bayang tu, dia suruh atok bangku tu 40 lebih, semua tetamu dia panggil main depan. Kita duduk depan tuan. Dia minta wakil kita berucap dan beliau berucap sikit ada boleh berucap, kemudian wakil kita berucap, kemudian Syria berucap, kemudian tuan-tuan dia minta semua orang pakai mai salam. Tuan-tuan, hak ni satu pengalaman yang amat mengasyikkan. Setiap yang mai salam tu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, biasalah Arab dengan Waalaikumsalam dan sebagainya. Tapi pegawai yang duduk di sebelah kami, pegawai Hamas yang duduk di sebelah kami, Sami Abu Zuhri, tuan-tuan aja tengok kalau dalam berita-berita dia kata jurucakap rasmi Hamas, Sami Abu Zuhri, buka tu Jambang ke muka Mesir tu, itulah Sami Abu Zuhri, jurucakap Hamas. Dia duduk, dia memperkenalkan ni, alhamdulillah anak dia syahid 3 orang. Ini cedera dalam peperangan 22 hari. Dengan penuh bangga dia tersebut tuan, kita berasa besar semangat jihad kepada jiwa kita. Satu orang main dalam keadaan susah dia untuk jalan, tolak. Kita tengok siapa? Sami Abu Zuhri sebut, inilah Muhammad, anak kepada Syekh Abdul Aziz Rantisi, yang dibom dalam peristiwa pembunuhan Aziz Rantisi, tapi dia tak mati, dia tak syahid. Ayahnya telah dipanggil sebagai syahid. Dia cedera kekal, lalu jalan cukup teruk. Mai satu orang yang badan besar, anak kepada Abu Hamid, anak menakan kepada Abu Hamid, anak menakan kepada Mari Syekh Ismail Haniyeh datang. Dia bersebut kata anak dia 2 hari sudah dalam pengumuman yang dibuat di sempadan bumi Palestin yang dijajah dengan bumi Gaza ini, anak dia telah syahid kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan, kita salah dengan ayat al-syuhada ni tentang masa inilah bumi yang melahirkan ramai orang yang sanggup berjuang bagi membebaskan Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Lepas tu kita habis pun dia kata jom semua kita pergi makan Wahdanatul Asya, makan malam di rumah Perdana Menteri. Seri Perdana keluar tu, masuk Seri Perdana, masuk tengok biasa kecil kan, Seri Perdana Palestin sesuai dengan tempat dia parah. Duduk di tengah-tengah taman tu, di tengah-tengah garden yang kecil yang dia buat untuk dia sambut tetamu daripada luar negara. Dia bagi ayat, kemudian dia berucap. Saya sebut ucapan sebagai yang terakhir. Dia sebut, dia tanya dalam Allah ini siapa nak terjemah. Sewaktu kita duduk dalam program-program yang lain, kita minta Ustaz Rasmi Maktab Tengku Baidun. Saya kata Ustaz terjemah, bila Ustaz terjemah. Tapi malam tu bila sampai Syekh Ismail Haniyeh nak cakap, saya kata hak ni bagi saya terjemah, pasal saya nak jadi penentu lah. Lepas aku kata okey, anda terima. Dia minta terima, kita terima. Tak saya nak cerita, dia ucap agak panjang. Dia sebut tentang Ibrahim Abu Shanim, dia sebut tentang Yahya Ayyash, dia sebut tentang Zinzal Rayyan. Ni semua orang yang syahid. Kemudian beliau menyebut, tolong bagi tahu kat orang Malaysia, kami tak kurun daripada anda untuk hantar mai zaktar wa zaitun. Zaktar dan zaitun, maknanya makanan asasi dia pun buah zaitun dan juga rempah itu zaktar. Tak payah, kami cukup di sini insya-Allah. Kami ada 820 biji teruk untuk memasukkan makanan ke bumi kami insya-Allah. Tetapi kami memerlukan anda sekalian
untuk mempersiapkan para pejuang bagi pembebasan bumi Masjidil Aqsa. Bahasa yang mereka cakap tentang adalah bahasa pembebasan bumi Masjidil Aqsa. Kita pergi di mana-mana pejabat kerajaan, termasuk pejabat Syekh Ismail Hanif, di dinding pejabat mereka tempel. Kita masih berkejauhan dengan Al-Qudus 73.89 km. Itu pejabat Syekh Ismail Hanif. Kita pergi pejabat Bandaraya Khan Yunis, dia kata kita masih ada 81 km. Demikian dia semua pejabat dia letak tanda, papan tanda yang menyatakan kita sudah tak jauh daripada Al-Qudus untuk membebaskan bumi suci umat Islam, Baitul Maqdis yang telah diwakafkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tuan-tuan, mari sama-sama kita letakkan satu hati kita. Kita takut untuk syahid, kita takut tuan. Mengakulah tuan. Tapi duduk ramai-ramai tu, tengah nak makan. Seorang budak Palestin masuk main, dia kata, bom! Baru dengar perkataan bom, dia pakat lari. Bukan buah bunyi lah, baru dengar perkataan bom. Dia pakat lari duduk bawah apa semua. Hak pakai kain, selak kain apa semua. Pakat lari kan? Demikianlah kita dengan apa yang dinamakan perjuangan. Mereka Alhamdulillah, mereka duduk di barisan hadapan. Kita yakin mereka lah yang disebut oleh Nabi, dan kita bagi kepada mereka untuk mewakilkan kita. Tetapi ingat, Nabi kata siapa yang tak pernah berjihad dan tak pernah berniat untuk berjihad, dia mati pada hari itu, matinya adalah mati jahiliyah. Dan macam mana kalau kita orang-orang yang tak mampu untuk berada di barisan hadapan? Nabi kata man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan satu orang untuk berperang, sebenarnya dia telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada keberkatan daripada pertemuan kita. Saya ambil masa yang agak panjang, maklumlah tuan daripada Gaza. Berita daripada Gaza tuan. Daripada Gaza saya melaporkan untuk Asro Awani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan. Dan lagi insyaAllah apa yang disampaikan satu kekuatan untuk kita sebagai umat Islam di Malaysia ni tentang kebebasan Masjidil Aqsa. Semoga insyaAllah lebih kuatan dalam Ramadan ni. Kita doa lagi pada Allah SWT, semoga kita tidak dijauh dengan keberatan. Kita doa semoga insyaAllah. Dan sekali lagi selepas tarawih ni kita ni ayat fikir banyak, sejuk lagi.